Saya memang malu mendapat seorang Perdana Menteri seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dahlah beliau ini kaki klaim kejayaan orang lain. Bila di-highlightkan tentang kejayaan sebuah negeri pembangkang pula, beliau boleh sangat-sangat defensif sambil downgrade kejayaan tersebut. Apa benda ni? Astaghfirullahalazim. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kita pergi ke topik kita pada hari ini, macam mana yang anda tahu sekarang ini ringgit telah bergerak pada paras RM4.50 bagi setiap dolar Amerika, which is baguslah, alhamdulillah. Di mana ringgit kita sedikit mengukuh. Mungkin ini disebabkan oleh berita pertemuan Elon Musk dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim secara maya semalam. Kita pun tidak tahu, tapi tak apalah. Yang itu insya-Allah kita akan ulas bila ada masa. Tetapi saya nak highlight tentang topik kita pada hari ini seperti mana yang telah saya sebutkan pada epilog video saya tadi, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim seolah-olah macam sangat defensif bila ada seseorang membangkitkan tentang kejayaan negeri Terengganu, iaitu negeri yang berada di bawah PAS Perikatan Nasional, meningkatkan kadar KDNK-nya daripada tempat ke-13 ke nombor 3 seluruh negara. Tonton video ini. Jadi soalan saya kepada Yang Amat Perdana Menteri, kita lihat kerajaan negeri Terengganu PAS apabila selepas kerajaan negeri Terengganu PAS ambil alih daripada Barisan Nasional, kita melihat kenaikan pertumbuhan ekonomi. Dulu negeri Terengganu berada di tangga yang ke-13 dan hari ini berada di tangga ke-3. Kalau dulu kita tengok KDNK negeri Terengganu 2.5, bawah daripada paras nasional, dan apabila tu daripada kerajaan yang lepas, kerajaan negeri yang lepas, dan kemudian Terengganu naik kepada 3.6, di mana KDNK negara 3.1. Top 3 negeri yang mempunyai KDNK tertinggi. Pertama Pulau Pinang, kedua Selangor, dan yang ketiga adalah negeri Terengganu. Dan hari ini, beberapa hari lepas, KDNK Malaysia adalah 5.6, Terengganu 5.9, menunjukkan kepada keberkesanan kepimpinan Dr. Samsuri, Menteri Besar negeri saya. Jadi soalan saya kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, pada pendapat Yang Amat Berhormat, adakah kita perlu memilih satu kerajaan yang terbukti keberkesanannya, kerajaan negeri yang terbukti keberkesanannya, ataupun kerajaan negeri yang selari dengan kerajaan persekutuan? Terima kasih. Now, keduanya kita kena faham sektor mana yang paling tinggi di Terengganu ini. Sektor oil and gas. Bawah mana? Bawah Petronas. Petronas bawah siapa? Bawah Perdana Menteri. Keratan bahagian pertama jawapan Perdana Menteri saya telah edit keluar kerana beliau telah menjawab berkenaan dengan negeri lain yang tidak ada kena-mengena dengan hal Terengganu, iaitu negeri Kedah. Kita akan membincangkan tentang jawapan bahagian kedua sahaja, iaitu berkenaan dengan negeri Terengganu itu sendiri. Nampak tak dekat situ tuan-tuan puan sekalian? Soalan pelajar itu sangat-sangat simple. Dia meminta pandangan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan kejayaan negeri Terengganu bergerak daripada tempat ke-13 hasil KDNK ke tempat yang ketiga di bawah pemerintahan pentadbiran PAS dan juga Perikatan Nasional. PAS lah terutamanya, sebab pada tahun 2018 dulu PAS bergerak secara solo dekat negeri Terengganu. Tetapi lihatlah apa jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau mengaitkan kejayaan Terengganu tersebut konon-kononnya hanyalah disebabkan oleh royalti minyak Petronas. Allahu Akbar. Lagi pula dia klaim Petronas itu di bawah jabatan Perdana Menteri. Huyo, maknanya dia kata Terengganu ni hebat sebab Petronas tu bawah aku. Aku tolong kau hebat. Itulah lebih kurang macam tu lah kan. Itu sefaham saya lah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah merupakan satu falasi yang cuba ditanamkan oleh Perdana Menteri kepada minda para pelajar ini. Bagi mereka yang mungkin tak faham ekonomi, akan terima bulat-bulat lah. Betul lah Terengganu hebat sebab ada minyak dan sebagainya. Nombor satu ya tuan-tuan sekalian, sebelum PAS mentadbir kerajaan di Terengganu ini, bukannya Terengganu tak pernah ada minyak. Bukannya Terengganu tak pernah dapat royalti ke wang ihsan ke apa-apa kedua minyak tersebut. Ada je. Bahkan ketika zaman PAS lah royalti minyak itu ditukarkan kepada wang ihsan. Dapat sikit berbandingan yang sepatutnya mereka dapat. Tetapi itu pun mereka berjaya meningkatkan KDNK daripada tempat ke-13 ke tempat yang ketiga. Sedangkan kerajaan-kerajaan terdahulu, kerajaan Barisan Nasional Terengganu sebagai contohnya, mereka lah yang telah merodomkan negeri Terengganu ini ke tempat 13. Pada masa itu ada je royalti minyak, ada je wang ihsan dan sebagainya. So benda yang sama, pendapatan yang sama, sumber yang sama, tapi beza pentadbiran. Yang keduanya, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa Petronas itu di bawah jabatan Perdana Menteri, which is okay fine, betul lah tu kalau ikutkan. Tetapi jangan dilupakan, Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya menjadi Perdana Menteri baru 7 bulan, baru nak masuk 8 bulan. Pada tahun 2018 dulu, Perdana Menterinya adalah orang lain. Kemudian tahun 2020 bertukar kepada orang lain. Tahun 2021 bertukar lagi kepada orang lain. Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya menjadi Perdana Menteri pada November tahun 2022. Jadi tak payah claim lah konon-kononnya itu adalah hasil daripada bantuan beliau dan sebagainya, sebab beliau hanya baru menjadi Perdana Menteri, sedangkan kejayaan negeri Terengganu ini berjalan sejak 5 tahun yang lepas. Itu adalah fakta yang tidak boleh disangkal. Yang ketiga, faham tak apa berkenaan dengan KDNK ni? KDNK ni bukan
bukan sekadar pendapatan negeri semata-mata. Bahkan kalau ikutkan, sumbangan oleh hasil minyak Petronas itu kepada KDNK Terengganu hanyalah lebih kurang 1% saja. Sektor pelombongan dengan perkhidmatan Terengganu ini lagi banyak menyumbangkan KDNK kepada negeri Terengganu berbanding dengan hasil minyak itu sendiri. KDNK ini bukan sekadar semata-mata pendapatan tau. Bukan semata-mata duit yang mereka dapat daripada sumber itu, sumber ini sebagainya. Tetapi bergantung juga kepada kerancakan ekonomi dalam sesebuah wilayah tersebut. Kalau ekonomi dalam wilayah tersebut rancak, kiranya cash flow itu bergerak dengan baik, maka KDNK akan meningkat. Dan kalau sumber itu memang banyak sebagai contohnya, tetapi pergerakan duit dalam negeri itu atau dalam wilayah itu tidak laju, maka KDNK akan drop juga. Itu asas ekonomi, wahai Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anda selaku Menteri Kewangan sepatutnya tahu benda ini. Basic sebenarnya. Saya yang tak belajar ekonomi pun tahu benda ni masalahnya. Dan dalam masa yang sama juga, kita tak boleh downgrade sebenarnya kejayaan PAS Tinggi Terengganu meningkatkan KDNK tersebut. Bukan senang bang untuk menguruskan peninggalan-peninggalan gajah-gajah putih daripada kerajaan BN terdahulu. Hotel Payu Bunga ditinggalkan dalam keadaan rugi. Duyung Marina ditinggalkan dalam keadaan rugi. TSIS ditinggalkan keadaan rugi. Bas 2 alam langsung tak boleh bergerak dan sebagainya. Dan macam-macam lagi. Belum cerita tentang stadium runtuh. Tetapi di bawah pentadbiran PAS Tinggi Terengganu, semua itu dapat diperbaiki, dapat dicantikkan, dan akhirnya seperti Payu Bunga dan juga Duyung Marina telah pun mendapat keuntungan dalam tempoh 5 tahun ini. Daripada rugi tersangkut langsung tak bergerak, terus dapat keuntungan. Itu kejayaan yang kita tidak boleh sangkal sama sekali, hasil daripada tata kelola yang luar biasa daripada kerajaan PAS Tinggi Terengganu. Jadi kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim anda nak defensif sangat? Kenapa anda nak menafikan fakta ini? Akui sahajalah. Lagipun anda selalu kata, anda kata kalau kerajaan negeri pembangkang ini baik dengan anda, maka anda akan layan baik dan sebagainya. Kalau sombong-sombong, kami pun tak nak layan. Itu anda kata dulu. Dr. Sam tak pernah ada masalah dengan anda pun. Tetapi kenapa anda nak downgrade kejayaan negeri PAS di bawah Dr. Sam? Itu tidak cantik, wahai Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu menampakkan sikap kebudak-budakan anda yang enggan menerima kejayaan orang lain yang berjaya membawa hasil yang lebih banyak kepada negara. Masalah betul kalau kita dapat seorang pemimpin negara macam ini, tuan-tuan puan sekalian. Seorang pemimpin negara yang hanya bercerita, bercakap berdasarkan kepada kepentingan politik semata-mata, bukan kepentingan rakyat. Sepatutnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, bila diajukan soalan tersebut, kita bukan nak minta puji PAS sangat. Just beritahu, bagus, ini adalah merupakan satu perkembangan yang baik dan kita harapkan kerajaan di Terengganu selepas ini tidak kiralah sama ada kekal di bawah PAS ataupun dapat diambil alih oleh Pakatan Harapan, dapat meneruskan momentum ini sebab ini adalah bagus untuk rakyat Terengganu secara khususnya dan juga rakyat Malaysia secara amnya. Cukup. Satu jawapan yang profesional, diterima ramai dan orang akan lihat kebesaran hati anda. Tapi bila anda jawab macam itu, minta maaf saya katakan, nampak macam anda ini busuk hati. Minta maaf ya. Bukan saya nak kata anda, tetapi kelihatannya seperti itu. Tetapi kita faham Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekarang ini kan musim kempen pilihan raya negeri. Of course anda tidak mahu untuk menaikkan apa-apa saja perkara yang akan memberikan advantage kepada kerajaan negeri pembangkang. Tetapi percayalah, dengan tindak tanduk anda, dengan jawapan anda seperti ini, saya cakap terus terang, rakyat akan lebih bijak dalam menilai dan berkemungkinan besar mereka akan lebih bersemangat untuk menghukum kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional ketika pilihan raya negeri ini nanti. Tetapi sekali lagi saya faham, wahai Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan ini kan kerajaan anda. Anda boleh buat apa sahaja. Sebab bak kata Sani Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.